Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siaran Sarawak Authors Highlight. Bersempena dengan Sarawak Authors Festival. Okey, sekarang ni kita bersama dengan Puan Hajah Fizawati binti Haji Kadri. Beliau ni seorang yang hebatlah, kita rasa beliau seorang penulis dan juga seorang penerbit. Apa khabar Puan Fiza? Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sihat dah? Alhamdulillah. Okey. Puan, boleh tak cerita sikit latar belakang Puan? Puan asal dari mana Puan? Saya berasal daripada Kuching, Sarawak. Okay. Dilahirkan di Haji Bahbul. Haji Babul, okey. Dan membesar di di RPR Batu Kawah. Membesar di RPR Batu Kawah. Kira menetap di RPR di Batu Kawah. Saya tak menetap di RPR Batu Kawah sekarang ni. Tapi saya dibesarkan. Dibesarkan? Dibesarkan. Maksud saya, ayah saya beli rumah di RPR Batu Kawah, so kita dibesarkan di sana. Mesti penonton pun nak tahu juga bila Puan lahir, tarikh lahir, hari jadi. Mana tahu kan, boleh sambut hari jadi terus. Sepatutnya rahsia ni. Okay. Saya lahir pada 14 September 1973. Baru je bulan lepas saya menyambut birthday saya di hospital. Lahir, tak apa. Semoga diberikan kesembuhan. Okey. Amin. Baiklah. Amin. Puan, kita nak tahu sikit lah apa buku-buku yang banyak Puan hasilkan. Sebab saya lihat ni kan, saya tertarik dengan banyak buku Puan yang Puan tulis ni. Boleh tak cerita sikit, ambil mana yang... Okey, kita ambil satu lah. Okey. Itu Citra Antara Benua ni, Tanda Kasih Si Bangau Putih. Memang semua, kebanyakan buku kanak-kanak. Ya, saya sebenarnya, orang cakap kan, dulu saya menjadi seorang guru sandaran. Guru sandaran? Guru sandaran di SK RPR Batu Kawah pada tahun, saya tak ingat tahun lah, tapi pada umur saya 18 tahun masa tu. Selepas tamat tingkatan 5, saya menggantikan seorang guru. Jadi apabila saya mengajar, saya tertarik dengan orang cakap antara kanak-kanak dengan guru. Okay. Kasih sayang dekat situ, macam mana apabila kita mengajar, kita seronok bermain dengan kanak-kanak ni sebenarnya. Daripada timbulnya orang cakap, macam mana nak cakap timbulnya kita nak menulis buku kanak-kanak sebenarnya. Menulis buku kanak-kanak kira daripada pengalaman Puan sebagai guru sandaran mengajar pelajar sekolah rendah lah. Sekolah rendah. Yalah, mereka ni suka bercerita, mendengar cerita. Betul. Mereka suka mendengar cerita dan mereka juga suka bercerita. Betul. Memang orang kata kalau mengajar pelajar sekolah rendah ni penat nak memasang telinga je lah. Betul. Memasang telinga dan juga memasang mata. Memang. Okey, Puan. Puan kalau ikutkan, berapa lama dah Puan menulis karya-karya ni? Banyak ni Puan. Bukan sikit ni. Start pada tahun 2015, saya mula berkecimpung balik dalam dunia penulisan. 2015. Tapi saya mulakan daripada terbitan dulu. Terbitan kawan-kawan dan saya terbit buku mereka. Sebab pengalaman menerbit pun daripada seorang sahabat saya di semenanjung Malaysia, di mana dia membantu saya, mengajar saya macam mana cara menerbit buku. Dia mengajar macam mana cara menerbit buku. Ya, betul. Boleh ambil ilmu sedikit lah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Selain daripada menulis ni kan, boleh tak kita tahu apa hobi Puan? Hobi saya sebenarnya menonton drama. Dari situ saya banyak keluar cerita tu. Lebih-lebih lagi drama Korea. Okey. So, apabila kita menonton TV kan, timbullah kadang-kadang cerita yang drama tu, aku nak buat cerita hantu lah, cerita seram lah. Macam ni jugalah aku nak cuba buat cerita macam cerita cinta ke, macam tu lah. Daripada masa tu. Maksudnya banyaklah karya cinta apa semua ada lah. Ada juga diterbitkan ataupun bergerak ke arah itu.
cerita berkenaan dengan cerita cinta tu saya tolak kepada anak saya. Okay. Anak saya sekarang ni tengah menulis cerita cinta. Oh. Cerita cinta. Jadi kalau saya more on buku kanak-kanak. Buku Kanak-kanak kanak-kanak. sebab saya minat sangat. Cerita tu mudah dibuat. Kita pupukkan nilai moral dalam cerita kita tersebut. Betul. Jadi kebanyakan kisah-kisah cerita yang saya buat ni orang cakap daripada apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita lihat. Jadi dari situlah kita dapat idea macam mana kita nak tulis buku. Apa yang kita lihat macam saya dibesarkan dengan kisah si kancil, sang buaya. Lepas tu saya ada lihat satu si bangau. Itu secara jujurnya memang saya jarang dengar cerita si bangau ni. Bila saya tengok menarik ni. Menarik. Macam mana boleh keluar bangau pula? Tapi perasan jugalah di Kuching ni banyak bangau berterbangan. Memang. Di seluruh Kuching ni. Actually tanda kasih si bangau ni kisah cinta cerita rakyat sebenarnya, cerita rakyat daripada China. Okay. Jadi apa yang kita baca daripada cerita kita olahkan menjadi buku. Kisah cinta si bangau ni, sebenarnya si bangau ni adalah putera raja. Putera raja yang telah disumpah dan dibuang. Jadi Allah, saya lupa sikit. Tak apa. Macam mana? Si bangau ni okey. Menarik ni. Banyak dia citra antara benua ni. Maksudnya kalau antara benua ni kita jangkakan citra antara benua, maksudnya kita jangkakan dia merantau satu dunia. Kisah-kisah ni dia ambil daripada satu dunia lah. Bukan di Asia saja. Dia akan mungkin ambil di Amerika, mungkin di Asia. Jadi kalau siapa yang nak membaca ni, bagus ni, kena dapatkan ni. Okey. Puan, siapa yang banyak mendorong Puan untuk terus menulis? Yalah, kita tahu menulis ni memerlukan satu keazaman yang sangat tinggi. Sebab dia akan sampai satu tahap, writer block. Betul. Dia akan sampai satu tahap writer block. Apa lagi nak tulis? Macam siapa yang mendorong Puan untuk terus menulis? Okey, sebenarnya semestinya daripada suami dan anak-anak sebenarnya. Sebab saya mempunyai 7 orang anak, 7 anak, seorang lelaki dan 6 perempuan. Di mana cakapkan sebelum tidur kan, mama cerita sebelum kita tidur ni mama ceritalah sikit cerita cerita puteri ke, Cinderella ke. Okey. Kan? Daripada situlah kita bercerita dengan diorang sehingga kita tak dapat nak apa lagi aku nak cerita kan. sehingga kita pernah dulu masa kecil-kecil ayah aku pernah cerita tentang cerita Pak Aloy. Pernah dengar tak cerita Pak Aloy? Cerita Pak Aloy? Mana tu? Cerita Pak Aloy ni cerita rakyat Sarawak sebenarnya. Cerita Pak Aloy dengan Mak Aloy. Mana cerita Pak Aloy. Pak Aloy ni dia kira macam dia bodoh-bodoh bahasa. Baca Pak Pandey. Macam Pak Pandey, ya betul. Okay. Jadi kita menceritakan dari situ. Tiap hari dia minta cerita. Last kita di situlah sumber yang kita dapat, inspirasi yang kita dapat. Elok juga aku menulis ni cerita-cerita macam ni kan. Itu daripada anak-anak sebenarnya. Tapi semestinya juga daripada Pustaka Negeri Sarawak dan Ministry of Local Government yang banyak membantu macam membeli buku-buku terbitan saya. Cuba fikirlah 200 lebih perpustakaan desa di mana buku-buku saya disalurkan di kat sana menjadi bahan bacaan. Di situlah saya mula menulis buku daripada sumbangan mereka lah, daripada mereka lah yang menyebabkan saya terus menulis. Banyak tu. Sebab yalah, kita nak tahu sebagai seorang ibu kepada 6 orang anak pun 7 orang anak. 7, minta maaf, 7 orang. Banyak dah lah nak mengurus rumah tangga, nak mengurus rumah. Lepas tu nak menulis lagi, macam mana nak mengagih waktu. Boleh tak cerita sikit macam mana Puan mengagih waktu? Bilakah waktu Puan dapat fokus nak menulis? Okey, saya sebenarnya tidur seawal pukul 9. So saya akan bangun pada pukul 12. 12 tengah malam? 12 tengah malam.
12:30 malam tu saya mula start dari situlah, daripada malam tu kadang-kadang sunyi sepi kan, daripada situlah kita start menulis. Idea banyak timbul daripada situ. Saya memang bahagikan masa saya selama 3 jam untuk menulis. 3 jam ataupun 3 jam setengah. So pukul 4 saya akan sembahyang tahajud, seterusnya terus ke sembahyang subuh. Teruskan lepas selepas kita menyediakan sarapan suami dan anak-anak. So sambung semula menulis. Saya akan tidur balik pada pukul 10 pagi. 10 pagi. Adalah waktu rehat. Risau juga sebab tengok pukul 9, bangun pukul 12, 3 jam. Lepas tu terus Taklah tak tidur. Taklah tiap-tiap hari kan. Ada bila datang idea tu nak menulis, dia akan menulis. Lepas tu sekarang ni saya difahamkan Puan juga ada syarikat. Jadi bila ada syarikat ni, macam mana pula Puan membahagikan masa? Okey, syarikat yang saya tubuhkan ni, di mana saya boleh duduk di rumah juga. Dan saya ada 2-3 orang pekerja di mana mereka membantu untuk menjalankan pentadbiran. Macam tu. Kira macam yalah menjadi seorang pemilik syarikat, menguruskan rumah, seorang penulis. Pada saya memang Iron Lady lah. Terima kasih tu. Iron Lady lah kan. Okey, saya tertarik dengan satu karya ni tau sebenarnya Puan. Sebab ini Pengawal Keselamatan, koleksi cerita seram. Boleh tak Puan ceritakan sedikit apa sebenarnya cerita Pengawal Keselamatan ni Puan? Okey. Pengawal keselamatan ni semasa COVID-19 pada tahun 2019. Di mana kita diberi perintah berkurung. Selama perintah berkurung itulah saya menerbit buku Pengawal Keselamatan ni. Di mana saya tak tahu apa saya nak buat. Asyik tengok TV, asyik masak, kemas rumah. Kita tak tahu nak buat apa kan. Betul. Jadi apabila tengok je cerita hantu kan, elok aku buat cerita hantu ni. Kan? Daripada situlah timbulnya. Lepas tu telefonlah dengan ayah mertua sebab dia pernah jadi pengawal keselamatan. Selepas jadi askar tu biasalah kan, jadi askar dia. Part time dia sebagai pengawal keselamatan. Kira inspirasi daripada sana lah. Abah, cuba ceritakan sikit lah Abah punya pengalaman semasa jadi pengawal keselamatan. Dia ceritalah. Cerita macam ni. So, saya tak nak ambil cerita tu. Saya celok sikit. Tapi saya ubah menjadi cerita idea saya sendiri. Macam tu. Olahan lah. Kita cerita asal je daripada ayah. Puan. Ayah mertua. Lepas tu diolah menjadi satu karya yang menarik lah. Itu menarik tu. Boleh tak cerita sikit apa antara cerita yang Puan rasa paling menarik untuk orang baca? Kita lihat koleksi kan, koleksi cerita kan. Boleh tak? Koleksi cerpen ni ada 13 tajuk, di mana yang saya paling suka adalah Wanita Berambut Panjang di Hadapan Kedai Terbengkalai. Di mana cerita tu mengisahkan Pak Mail, Pak Wak lah kita Pak Wak yang dah meninggal dunia. Tapi rohnya masih lagi menjadi pengawal keselamatan. Rohnya. Pak Wak tu jadi pengawal keselamatan. Okay. Jadi apabila ada lagi pekerja baru yang baru saja macam di mana rumah kedai ada guard, ada macam ada pengawal keselamatan yang menjaga kedai-kedai yang terbengkalai tu, takut orang curi besi ke, orang curi barang-barang kan. Jadi di situlah pengawal baru datang, dia bertemu dengan Pak Wak ni. Bertemu dengan Pak Wak. Sebab actually dalam cerita dalam pengeselamatan ni setiap tempat dia ada 2 orang. Betul. Jadi seorang tu sakit perut, jadi seorang tu akan jagalah. Jadi dia tak hadir. Jadi dia bertemulah dengan Pak Wak ni. Jadi dia ingat Pak Wak ni lah yang menggantikan pekerja yang tak turun kerja tu lah. Macam tu. Di situlah mereka bertemu dengan dekat tempat tu kan. Pak Wak tu sendiri roh bertemu roh. Roh. Kira roh tu macam hantu bertemu hantu lah. Kira Pak Wak ni berjalan dengan si Mail ni berjalan untuk meronda. So meronda bertemu dengan hantu wanita yang berbaju putih. So mereka daripada situlah ceritanya. Kalau nak lebih
tahu lagi, dia kena belilah buku ni. Beli buku pengawal keselamatan. Dekat mana tu kita nak dapatkan buku ni, Puan? Okey, buku ni boleh menghubungi di syarikat Triple F Enterprise dan Triple juga F. pada pesta buku yang akan datang ni lah. Pesta buku. Kita akan jual lebih murah daripada harga pasaran. Kena dengar tu penonton Daripada untuk dapatkan pasaran. buku ni. Ada 13 cerita. Cerita Pak Wak tu yang paling paling apa orang kata paling menarik, yang Puan rasa akan menarik minat. Ya, betul. Nombor 1, wanita berambut panjang di hadapan kedai terbengkalai tu. Dia ada 13 tajuk tau. Tapi 12 tajuk ni pun interesting. Cuma saya tak dapat nak ceritakan. Dia kena beli sebenarnya. Dia kena beli. Dia kena beli. Teknik pancingan tu kena ada. Betul, Teknik pancingan kena ada. betul. Okey, ilustrasi ni siapa yang buat ya? Okey, ilustrasi ni kita punya pekerja yang yang kita punya graphic design, dia yang buat. Memang pekerja Puan kita. yang buat. Sebab saya suka dia punya berasak, lepas tu tangan ini Biasalah. Pak Wak ke ni? Bukanlah. Dia Simail tu. Itu si Mail. Simail dengan Pak Wak tu dia menyuluh dia macam tu. Memang yalah, pengawal keselamatan tak lari daripada lampu suluh dengan pattern. Dengan pattern, betul. Itu dia. Okey. Baiklah, sekarang ni kan kita nak tahulah, kan kita dah melalui tempoh PKP. Jadi Puan sebagai seorang penerbit, seorang penulis, mesti ada masalah yang dihadapi untuk meneruskan menulis karya, mengurus syarikat. Sebab ialah Puan tubuh syarikat 2015, betul? Menulis 2015. Tempoh PKP kita 2020 dengan 2021. Itu memang total lockdown. Jadi boleh tak Puan ceritakan sedikit ceritakan pengalaman Puan, adakah mencabar ataupun benda tu ada sebarang hikmah yang berlaku? Cerita sikit Puan. Okey, pada tahun COVID-19 melanda, kita banyak kehilangan beberapa orang pekerja di mana tempoh kita tak dapat nak bagi gaji lah kan. Betul. Jadi apabila tempoh tu kita tak dapat nak mengeluarkan, kita tak dapat nak terbitkan buku, kita kehilangan pekerja. Jadi kita sekejap saya ingat. Tak apa. Saya terlupa. Nak menguruskan syarikat tu lah. Ya, betul. Dia mengalami kekangan dari segi kewangan lah. Sebab kita lihat banyak syarikat mengalami masalah kewangan untuk bayar gaji. Jadi, yelah takkanlah kita nak minta, jadi macam buruh kasar sekarang ni pun isu kalau bayar tak ada gaji ni pun memang boleh melenting satu dunia. Betul. Jadi, itu antara Jadi cabaran. itulah kita punya keuangan kita menjadi sempit masa tahun itu. Betul. Jadi kita tak dapat nak menjual buku. So buku-buku yang terbitan kita banyak yang tak terjual. Banyak yang kita tak dapat hantar ke semenanjung Malaysia untuk dijual. Macam tu. Sebagai penulis pula macam mana Puan? Sebagai penulis, itulah dalam masa COVID-19 tu saya menulis buku pengawal keselamatan tu lah. Kira tak ada masalah lah. Sudah lagi berkurung kat rumah, dia akan banyak Lagi idea. Lagi banyak idea. Jadi semua penulis tak boleh cakap mereka susah nak cari bahan lah, sebab sekarang ni dunia di hujung jari. Semua pakai komputer je tulis. Komputer. Tekan, ketik aja. Orang kata ketik aja. Confirm keluar. Jadi nak kata bahan tu tak ada masalah lah. Bahan tidak ada masalah sebab kita apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, tu yang kita dapat menulis. Daripada idea tu di mana-mana kita boleh dapat. Dekat dapur pun kita boleh dapat. Betul. Dekat ruang tamu kita boleh dapat. Tengok TV pun boleh kita dapat. Macam tu. Saya adalah satu orang kata cerita seram jugalah. Ini orang suri rumah. Antara cerita seram dia adalah bila masak sesuatu tak jadi. Itu pun kira seram juga tu. Betul tu. Kan? Orang tua pernah bercerita kalau dah lepas masak tu letak pisau kat situ. Kenapa tu Puan? Itu yang apa yang saya lihat mak mertua saya buat. Dia kata dia takut kena langkah oleh orang halus lah. Menyebabkan makanan tu cepat basi. Macam tu. Ilmu baru ni, letak pisau lepas letak masak. Pisau dekat apabila makanan yang kita dah masak tu kan, kalau kita dah sajikan, kita letak pisau dekat tudung saji. Letak pisau supaya sebab makhluk halus ni dia tak suka tengok besi.
Itu yang mak mertua saya cakap lah. Okey. Macam kita gambarkan mitos. Itu semuanya mitos. Mitos. Menarik. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung rancangan lah. Sebelum tu kita nak dengar jugalah apa harapan Puan kepada industri penulisan setanah air dan juga global. Sekejap. Mungkin Puan ada apa? Mungkin Puan ada satu harapan lah dari segi mungkin nak menerbit karya, nak menulis karya. Okey, apa yang saya harapkan industri penulisan tanah air tidak akan berakhir dan akan terus berkarya sehingga akhirnya. Nasihat dan pesanan saya adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Yang apa yang anda lakukan jika susah perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Yelah, nak menulis ni, kalau menulis habis hilang idea. Betul. Kalau saya kadang-kadang apa yang saya ingat saya tulis dulu. Lepas tu saya akan apa saya ingat lagi saya akan tulis lagi. Macam tu. Jadi saya tak, orang cakap tak ada spot yang kita dapat idea tu 100% pada masa yang sama. Jadi kita kena pelan-pelan. Kayu biar pelan-pelan. Betul. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey. Boleh tak Puan bagi juga harapan sedikit nasihat lah kepada penulis-penulis muda. Yalah, kita kan sekarang ni kan banyak penulis muda. Abang kata kalau istilah famous dia adalah budak baru naap. Tetapi tak boleh juga sebab ada juga golongan warga yang dewasa ni baru menulis. Boleh tak Puan bagi sikit nasihat kepada mereka untuk nasihat saya kepada penulis-penulis muda ni, termasuklah anak saya, pelan-pelan, orang cakap lama-lama, orang cakap apa yang kita buat sikit-sikit jadi bukit. Dia mula-mula kita buat dengan nipis, lama-lama akan jadi tebal. Okey. Betul. Baiklah, itu sahaja sesi kita pada hari ini bersama dengan Puan Hajah Fizawati. Jangan lupa untuk bersama kami pada Sarawak Authors Festival 2022. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.